Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dengan saya Cikgu Ismail. Hari ini saya ambil kesempatan untuk buat review soalan STPM 2018 910/2 Bahasa Melayu kertas 2, iaitu untuk semester 2. Jadi ini adalah soalan STPM 2018 Bahasa Melayu kertas 2. Jadi saya ambil kesempatan untuk berbincanglah dengan anda semua soalan yang telah disoal untuk kertas Bahasa Melayu kertas 2 910/2 pada tahun 2018. Jadi penting juga kita lihat bentuk-bentuk soalan yang biasa disoal. Sebab soalan ini memang dibina mengikut jadual spesifikasi ujian ataupun JSU pihak Majlis Perperasaan Malaysia. Okay, jadi kalau kita lihat sini, kita lihat bahagian A dulu. Bahagian A. Okey. Ini adalah bahagian A, 30 markah. Jawab semua soalan. Tandakan jawapan yang betul pada ruang jawapan. Aneka pilihan yang dibekalkan. Okey. Kita lihat dulu soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey. Yang manakah, pernyataan yang manakah yang benar tentang bidang morfologi? Soalan nombor 1. Pernyataan yang manakah yang benar tentang bidang morfologi? Okey. Pilihan A. Satu kajian tentang pengesanan asal-usul kata. Satu kajian tentang pengesanan asal-usul kata. Satu kajian tentang rumus permaknaan kata dan ayat. Satu kajian tentang penggolongan kata dan rumus pembinaan kata. Satu kajian tentang penggabungan bunyi bahasa untuk membina kata. Mungkin sebelum ni pun cikgu kamu dah ajar apakah yang dimaksudkan dengan definisi bidang morfologi. Jadi kalau kita lihat sini pernyataan yang benar, pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar tentang morfologi. Okey, kalau kita lihat sini yang benar, satu kajian tentang penggolongan kata dan rumus pembinaan kata. Kita lihat sini pilihannya C lah. Okay, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 kita lihat ada diberikan gambar rajah sini ya. Ada diberikan gambar rajah 1, 2, 3, 4 diberikan, 5 dikosongkan. Okey, kalau kita lihat sini, kita lihat soalan. Pernyataan yang manakah yang tidak benar tentang satu? Okay, kalau kita tahu satu ni, kita tengok gambar rajah ni, satu ni adalah morfem. Morfem. Yang kedua ni apa? Kedua ni adalah kata. Yang ketiga ni frasa. Dan ini ayat. Okey, pernyataan yang manakah yang tidak benar tentang satu? Terbagi kepada 3 jenis. Ada yang boleh berdiri sendiri. Ada yang mempunyai fungsi nahuan, merupakan unit bahasa yang terkecil. Okey. Kita tengok sini yang salah terbahagi kepada 3 jenis. Salahlah sebenarnya morfem ni terbagi pada 2 jenis saja. Morfem bebas, morfem terikat. Jadi yang salah A lah. Jawapan dia A. Okay, seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Soalan nombor 3.
Yang manakah merupakan kata majmu'? Yang manakah merupakan kata majmu'? 1. Air suam, lebuh raya, tengah hari, pinggan mangkuk. Okey. Kata yang manakah merupakan kata majmu'? Okey, kita tengok sini lebuh raya, tengah hari. Ini adalah kata majmu'. Jadi pilihan jawapan untuk 3 ni betul adalah 2 dan 3. Tapi jawapannya adalah C lah. Okey. Untuk nombor 4, kita tengok pasangan kata yang manakah kedua-duanya merupakan kata terbitan. Pasangan yang manakah kedua-dua merupakan kata terbitan. Okay. A. Dekati, seniwati. Mainkan, duniawi. Hadirin, turuti. Buatkan, berkati. Okay. Kedua-dua merupakan kata terbitan. Kalau kita lihat sini, dua-dua kata terbitan. Apa maksud kata terbitan? Kata yang telah menerima imbuhan. Itu adalah kata terbitan. Asalnya adalah kata tunggal. Tapi apabila menerima imbuhan, jadi kata terbitan. Yang kedua-duanya betul. Inilah buatkan dan juga berkati. Jadi pilihan jawapan untuk D 4 D. Okay. Selanjutnya kita tengok soalan nombor 5. Padanan yang manakah yang betul bagi kategori bentuk kata dan golongan kata? Di sini kamu kena tahu beza bentuk kata dan golongan kata. Padanan yang manakah yang betul bagi kategori bentuk kata dan golongan kata? Okey, kalau kita tengok sini, bentuk kata. Kita ada kata apa? Kita ada kata majmu', kan? Kita ada kata tunggal, kan? Kita ada kata terbitan, kan? Kita ada kata ganda, kata majmu', kata tunggal, kata terbitan, kata ganda. Itu adalah bentuk kata. Golongan kata kita ada kata nama, kita ada kata kerja, kan? Kita ada kata adjektif, dan kita ada kata tugas. Okey. Padanan yang manakah yang betul bagi kategori bentuk kata dan golongan kata? Okey, bentuk kata. Kata akronim, kata kerja, kata majmuk, kata ganda. Okay, kalau kita tengok sini, bentuk kata kerja pun bentuk kata. Salah. Bentuk kata. Kata majmuk. Kata kerja ni golongan kata. Kata ganda pun bentuk kata. Tapi sini golongan kata salah. Okay, yang betul dua-duanya C lah. Jadi nombor 5 jawapan dia C. Kata majmuk, bentuk kata majmuk, golongan kata tugas.
Seterusnya kita tengok soalan nombor 6. Kata bilangan sedikit tiap-tiap 5. Sedikit tiap-tiap 5. Okey. Padanan yang manakah yang betul antara kata bilangan 1, 2 dan 3 dengan jenisnya? Okey, kita lihat ini kata bilangan. Kata bilangan sini sedikit tiap-tiap 5. Okey, sedikit. Kardinal tak tentu, pisahan tak tentu. Okey, kalau kita tengok sini tak tentulah. Sedikit tu tak tentu, tapi kita tengok tiap-tiap. Tiap-tiap tu sini ordinal, sini pisahan. Dia pisahan lah. Pisahan. 5 itu adalah kardinal. Jadi pilihan yang betul sini nombor 6 D. Nombor 6 D. Sedikit tak tentu, tiap-tiap pisahan, 5 kardinal. Seterusnya kita lihat soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Okey, ini diberikan gambar rajah begini. Kata penyambung ayat. Kata hubung pancangan relatif, Y dikosongkan, komplement. Yang manakah mengandungi kata hubung X dan kata hubung pancangan Y? Okey. Kata hubung X. Kata hubung X itu kata apa? Kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan. Okey. Ayat yang manakah mengandungi kata hubung X dan kata hubung pancangan Y? Okey. Kalau kita lihat sini, kata hubung pancangan Y, kata hubung pancangan keterangan. Jadi Y ni kata relatif, kata hubung pancangan keterangan. Okey. Kita lihat X dan Y. Samad memangku ibunya sambil membisikkan sesuatu. Kalau musuh mahu menyerang, kami tidak akan membiarkan. Pelajar itu sering dipuji kerana kejujurannya. Kita kena tengok Y juga. Rumah itulah yang dijadikan tempat persembunyian mengganas. Tetamu itu bangun lalu mendendangkan sebuah lagu. Penonton tidak sedar bahawa pelakon itu ialah penduduk tempatan. Okay, kalau kita lihat sini, yang memenuhi kehendak tu, Samad memangku ibunya sambil membisikkan sesuatu. Okay, yang ini betul. Kita hubung. Air mata Eteliot menitis ketika lagu negaraku. Ketika lagu negaraku dinyanyikan. Jadi 7 ni jawapannya A lah. 7 A. Seterusnya kita lihat soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Frasa yang manakah yang mengandungi kata kerja tak transitif berimbuhan ter? Frasa yang manakah yang mengandungi kata kerja tak transitif berimbuhan ter? Okey. Terjaga daripada tidur. Tersepak tunggul kayu. Terlanggar pasu bunga. Terbina dalam 2 tahun. Frasa yang manakah mengandungi kata kerja tak transitif? Tak transitif, Kita tengok sini. Terjaga daripada tidur.
tersepak tunggul kayu, terlanggar pasu bunga, terbina dalam 2 tahun, terjaga. Okey, kita tengok sini jawapan ni. Rasanya lah. Terjaga daripada tidur. Okey, nombor 9. Pemerdagangan bergemuruh, bergelimpangan, menyelusuri. Kata terbitan yang manakah yang kata dasarnya mengandungi sisipan? Yang mengandungi sisipan. Pemerdagangan. Pemerdagangan. Ini tak ada. Bergemuruh. Sini ada. EM. EM. Bergemuruh. Bergelimpangan. Tak ada. Menyelusuri. Yang ini ada. Jadi ni kamu kena tengoklah balik tajuk imbuhan. Jadi pilihan jawapan untuk 9 yang betul adalah C lah. 2 dan 4. 9, 2 dan 4. Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 10. Ayat yang manakah yang mengandungi kata terbitan yang kata dasarnya terdiri pada kata tugas? Okey, dia nak kata dasarnya terdiri daripada kata tugas. Daripada kata tugas. Kata terbitan yang kata dasarnya terdiri pada kata tugas. Ayam serama itu mengais-ngais makanannya. Dia berceramah dengan penuh semangat. Dia sememangnya budak yang pandai. Anak itu membesar dengan sihat. Okey, ayat yang manakah yang mengandungi kata terbitan yang kata dasarnya terdiri daripada kata tugas? Okey, dia sememangnya budak yang pandai. Jadi jawapan pilihannya C, nombor 10, C. Yang ayat yang manakah yang mengandungi kata terbitan yang kata dasarnya terdiri pada kata tugas? Memang. Di sini dah sememangnya budak yang pandai. Yang lain tu tak ada. Okey, seterusnya soalan 11. 11. Ayat yang manakah yang mengandungi perkataan yang diterbitkan dengan menggunakan apitan kean yang berfungsi sebagai imbuhan kata nama? Okey. Banyak kesulitan dapat kami atasi dengan jayanya. Ayat yang manakah yang mengandungi perkataan yang diterbitkan dengan menggunakan apitan kean yang berfungsi sebagai imbuhan kata nama? Banyak kesulitan yang dapat kami atasi dengan jayanya. Ini betul lah. Kean berfungsi sebagai imbuhan kata nama. Mereka sering kebuntuan sewaktu menjalankan kerja itu. Ini kan. Dia selalu kehabisan wang kerana sifatnya yang boros. Ini pembu, kan? Ahmad merupakan pelajar kebanggaan guru dan semua pelajar di sekolahnya. Ilmu 11 ni kita tengok jawapan apa? 1 dan 4. 1 dan 4 nombor 11 jawapan dia B. 11 jawapan dia B. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 12.
Soalan nombor 12. Ayat yang manakah yang tidak mengandungi perkataan yang mengalami proses pembentukan kata? Yang tidak mengalami pembentukan kata. Okey, kamu kena tahulah apa proses pembentukan kata. Yang pertama, pengimbuhan. Yang kedua, majmukan. Yang ketiga, penggandaan. Yang keempat, pengimbuhan, pembentukan, penggandaan, pengakroniman. Pengimbuhan, pemajmukan, penggandaan, pengakroniman. Ayat yang manakah tidak mengandungi perkataan yang mengalami proses pengimbuhan kata, pembentukan kata? Okay, kita lihat sini. Jeriji besi itu terkunci dari dalam. Ini ada jeriji. Sini ada pengimbuhan. Pelipis anak perempuan saya cedera teruk. Syarikat itu menganjurkan program jelajah Asia. Syarikat itu menganjurkan program jelajah Asia. Menganjurkan. Ada pengimbuhan. Pepohoru di pantai cahaya bulan tumbuh dengan rimbun. Okay, pelipis anak perempuan saya cedera teruk. Ini pelipis ni bahagian muka. Ini tak ada lah. Ayat yang tidak. Okay, kalau kita lihat sini yang tidak ada. 12B. Okey. Soalan nombor 13. Yang manakah ciri klausa? Ciri klausa. Tidak mempunyai intonasi. Ini betul lah, ciri klausa. Merupakan unsur pembentuk ayat. Betul. Sebab dia sebelum klausa baru jadi ayat. Tidak mengandungi subjek dan predikat. Ini salah, dia ada subjek dan predikat. Unsur yang paling tinggi dalam tata tingkat tata bahasa. Ini salah lah. Ini salah. Ini pun salah. Unsur yang paling tinggi dalam tata tingkat tata bahasa? Ayat. Jadi 13 pilihan jawapan 1 dan 2. 1 dan 2 A lah. 1 dan 2 A. Ciri klausa. Jadi kena baca lagi lah. Selalu juga soalan tanya tentang ciri klausa. Ataupun jenis klausa. Kalau jenis klausa bebas, klausa tak bebas. Ini kamu kena tahulah apa maksud klausa bebas dan klausa tak bebas. Banyak juga soalan tanya tentang klausa bebas, klausa tak bebas. Okay, soalan nombor 14. Semasa musim perayaan, banyak kes kemalangan jalan raya dilaporkan berlaku di negara ini. Subjek bagi ayat di atas, kita tanya subjek bagi ayat di atas ialah
Okay, banyak kes kemalangan di jalan raya dilaporkan berlaku di negara ini semasa musim perayaan. Tengok subjek bagi ayat di atas. Okay, setiap ayat dia ada subjek dan ada predikat. Okay, kalau kita tengok sini, banyak kes kemalangan jalan raya dilaporkan berlaku di negara ini. Itu adalah 14. Jawapannya B. Sini banyak kes kemalangan di jalan raya dilaporkan. Banyak kes kemalangan jalan raya. Sampai situ saja. Itu adalah subjek. Okay, nombor 15. Boleh menjadi predikat. Tengok. Dibagi dalam bentuk jadual ni. Deskripsinya. Boleh menjadi predikat dalam ayat. Terdiri daripada dua kata atau lebih. Tidak mempunyai unsur inti yang dapat mewakili seluruh binaan. Okey. Pernyataan di atas adalah tentang frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif. Okay, dia kata tidak mempunyai unsur inti yang dapat mewakili seluruh binaan. Ini jelas. Ini adalah ciri untuk frasa sendi nama. Frasa sendi nama. Okay, seterusnya kita lihat soalan nombor 16. Soalan nombor 16. Okay, ini soalan nombor 16. Kata bantu, kata kerja tak transitif, pelengkap keterangan. Yang manakah, ayat yang manakah yang frasa kerjanya menepati binaan di atas? Ibu masih bersedih sejak pemergian ayah. Ibu masih ni kata bantu, bersedih sejak. Sini kamu tengok mesti ada apa? Pelengkap. Ekonomi negara itu semakin merosot sejak kebelakangan ini. Ekonomi negara semakin merosot. Bukan. Kehilangan budak itu masih menjadi tanda tanya banyak orang. Keputusan peperiksaan adik sudah bertambah. Ini kata kerja tak transitif, bertambah baik lengkap sejak penggal lepas. Jadi kalau kita lihat sini, nombor 16 yang memenuhi. Yang manakah frasa kerjanya menepati binaan di atas? Jadi jawapan ni D. Yes. Seterusnya soalan 17. Padanan frasa nama yang manakah yang menepati binaan inti penerang. Inti penerang. Ini dalam padanan frasa nama. Okay, kamu kena hafal juga banyak ni untuk frasa nama ni. Binaan inti penerang. Inti penerang ni ada inti penerang nama, ada inti penerang bukan nama. Kan? Inti penerang nama, inti penerang bukan nama. Okey. Inti rakan taulan, Gunung Kinabalu, budak kampung, wang ringgit. Ni inti. Inti penerang dan rimba, bukan tuan puan ribut taufan, anak muda. Jadi 17 jawapan dia
D. Okey, 18. Yang manakah, ayat yang manakah subjeknya terdiri daripada klausa tak bebas? Klausa tak bebas. Ayat yang manakah yang subjeknya terdiri daripada klausa tak bebas? Yang miskin perlu sentiasa dibantu oleh masyarakat. Subjeknya terdiri daripada klausa tak bebas. Klausa tak bebas ni klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang miskin perlu sentiasa dibantu oleh masyarakat. Kami tahu bahawa di situ sering berlaku kemalangan. Banyak guru sekolah tidak tinggal di taman perumahan itu. Bapa mengharapkan agar keputusan peperiksaan adik lebih cemerlang. Kalau kita lihat ni, subjeknya terdiri pada klausa tak bebas. Ayat inilah 18. Okay. Selanjutnya kita lihat soalan 19. Yang manakah ayat susunan biasa? Ayat susunan biasa. Haus bayinya sejak pagi tadi. Ikhlas menjadi tuntutan agama. Berpanjangan benar masalah peribadinya. Berpanjangan benar masalah peribadinya. Kami harapkan keprihatinan semua pihak. Susunan biasa. Susunan biasa. Kami harapkan keprihatinan berpanjangan benar masalah kan haus bayinya sejak pagi tadi. Okay, susunan biasa kita lihat sini. Ikhlas menjadi tuntutan agama. Okay, 20. Ayat yang manakah yang mengalami pendepanan sebahagian predikat? Pendepanan sebahagian predikat. Okey. Fatimahlah gadis yang bertudung biru itu. Fatimahlah gadis yang bertudung biru itu. Bersenam di padang semua pelajar. Berkunjung mereka ke pesta buku. Lazat sekali masakan ibu. Di pendepanan kita cakap ini mereka berkunjung ke pesta buku. Pendepanan sebahagian predikat. Berkunjung mereka ke pesta buku. Kalau kita lihat sini pilihan jawapan C lah. Dia nak pendepanan sebahagian saja. 20 C. 20 Sekarang ni kita lihat soalan soalan 21. Okay, ini soalan 21. Padanan yang manakah yang betul? Padanan yang manakah yang betul antara istilah tentang ayat dengan pembahagiannya? Istilah tentang ayat. Padanan yang betul. Istilah tentang ayat. Di sini kita tengok sini. Bentuk ayat, penerbitan ayat, jenis ayat, ragam ayat. Okay, bentuk ayat.
Kita tengok Q ni bentuk ayat. Mungkin kamu dah belajar apa bentuk ayat yang ada. Bentuk ayat kamu dah tahu. Ayat aktif, ayat oh salah. Maaf. Bentuk ayat. Bentuk ayat ayat tunggal, ayat majmuk. Kan? Penerbitan ayat, ayat dasar dan ayat terbitan. Penerbitan ayat, ayat dasar, ayat terbitan. Jenis ayat. Jenis ayat. Jenis ayat. Ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan. Ragam ayat. Ayat aktif dan ayat pasif. Ragam ayat, ayat aktif dan ayat pasif. Kita lihat ni, 1 pergi ke Q, 2 pergi ke P, 3 pergi ke S, 4 pergi ke R. Ini jawapannya C. 21 C. 22. Yang manakah ayat aktif transitif? Aktif transitif. Yang manakah ayat aktif transitif? Apa maksud aktif transitif? Ayat yang boleh dipasifkan menggunakan kata kerja transitif dan boleh dipasifkan. Pengetua sedang meneliti kertas kerja itu. Budak perempuan itu menangis teresak-esak. Menangis, tak boleh ditangis. Pokok mempelam itu membesar dengan cepat. Dibesar, tak boleh. Patung lilin itu menyerupai wajah sebenar. Kalau kamu lihat sini, yang boleh dipasifkan hanyalah yang ini sajalah. 22 A. 22 A. 23. Frasa objek 1, objek 2 dan keterangan. Ayat yang manakah yang binaan predikatnya seperti di atas? Dia nak frasa kerja. Frasa kerja, objek 1, objek 2, frasa keterangan. Ayat yang manakah yang binaan predikatnya seperti di atas? Ibu mahu menjahitkan baju kurung nenek di dalam bilik saya. Mereka telah menyelamatkan beberapa ekor anak buaya di sungai itu. Kami akan menghadiahi Cikgu Wati sepasang baju semasa hari lahirnya. Seorang jururawat membantu ibu muda itu dengan menyapukan luka anaknya. Kita lihat sini. Kalau satu objek, ini dia nak frasa objek 1 objek. Maknanya yang 2 objek. Kalau satu objek, 1 objek. Kamu ingat ni satu objek ni apa kepada siapa? Apa kepada siapa? Kalau 2 objek, 2 objek, siapa untuk apa?
siapa untuk apa. Satu objek apa kepada siapa, dua objek siapa untuk apa. Okay, kalau kamu lihat sini, dua objek, kami akan menghadiahi Cikgu Wati sepasang baju semasa hari lahirnya. Inilah yang memenuhi. 23 C. Okay. Ayat yang manakah yang tidak boleh dipasifkan? Itu soalan nombor 24. Yang tidak boleh dipasifkan. Ayat yang manakah yang tidak boleh dipasifkan? Wanita itu membaringkan anaknya di atas sofa. Wanita itu membaringkan anaknya di atas sofa. Membaringkan, dibaringkan. Negara itu membangun dengan pesat pada masa ini. Dibangun. Dia menghidupkan enjin kereta, lantas beredar dari situ. Menghidupkan. Yang tidak, negara itu. Ali sudah mengirimkan bungkusan itu kepada Mohan semalam. Mengirimkan. Boleh dikirim, dihidup. Yang tak boleh, negara itu membangun. Ini kata kerja. Kata kerja tak transitif. Menghidupkan, mengirimkan, membaringkan. Itu semuanya kata kerja transitif. Jadi kalau kita lihat sini, pilihan jawapan yang tidak boleh dipasifkan B lah. Ini boleh. Ini boleh dipasifkan. Ini pun boleh dipasifkan. Okay, yang manakah ayat suruhan? Soalan nombor 25. Yang manakah ayat suruhan? Ayat suruhan. Mari kita pergi sekarang. Sudilah menjamah juadah ini. Tuan dilarang merokok di sini. Berfikirlah semasak-masaknya. Ayat suruhan. Dan jawapan D lah. Berfikirlah semasak-masaknya. Itu adalah ayat suruhan. Okay, 26. Contoh ayat majmuk berdasarkan jenisnya. Safiah memandu kereta sambil menyanyi. Dia mengumpul wang untuk membiayai pengajian anaknya. Okay. Ayat majmuk yang manakah yang sesuai bagi X? Sesuai bagi X. Okay, 26. Contoh ayat majmuk berdasarkan jenisnya. Yang sesuai bagi X. Budak yang dimarahi oleh ibu dan neneknya kerana budak itu dimarahi oleh ibunya. Budak itu dimarahi oleh ibu dan neneknya kerana penting sekolah. Mereka saling membantu dalam pelajaran walaupun mereka tidak sependapat. Mereka yang kurang berdisiplin tidak akan dilibatkan dalam program ekspedisi itu. Dia tidak pernah memberitahu ahli keluarganya berapa jumlah hutangnya dengan usahawan itu. Okay, sesuai bagi X. Okay. Ialah jawapannya. Budak itu dimarahi oleh ibu dan neneknya kerana penting sekolah. Okay. Contoh ayat majmuk berdasarkan jenisnya. Ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan, mana-mana pun boleh lah. Kan? Ini jawapannya 26. Okay. 27. Sebelum bertolak ke luar negara,
Hashim menghadiri taklimat yang diberikan oleh penaja beasiswanya. Sebuah syarikat swasta yang terkemuka bukan sahaja di negara ini, malah pada peringkat antarabangsa. Apakah jenis ayat majmuk di atas? Apakah jenis ayat majmuk di atas? Sebelum bertolak ke luar negara, Hashim menghadiri taklimat yang diberikan oleh penaja beasiswanya. Sebuah syarikat swasta yang terkemuka bukan sahaja di negara ini, malah pada peringkat antarabangsa. Ini adalah ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran. Okey, nombor 28. Yang manakah bukan? Yang manakah bukan ayat komplimen? Abang mencadangkan agar ibu berjumpa pakar di hospital itu. Warga emas itu berseorangan dalam menempuh hari-hari tuanya. Pihak terbabit cuba menghitung berapa jauh pesawat itu boleh terbang. Pihak terbabit cuba menghitung berapa jauh pesawat itu boleh terbang. Plaintiff memohon supaya perbincangan ditangguhkan selama beberapa hari. Yang bukan ayat komplimen. Warga emas itu berseorangan dalam menempuh hari-hari tuanya. Ini bukan ayat komplimen. Okey, 29. Proses penyusunan semula. Ayat yang manakah yang mengalami proses penerbitan di atas? Proses penyusunan semula. Okay, untuk proses penerbitan ayat, kita ada proses penyusunan semula, proses pengguguran. Ini dalam soalan ini proses penyusunan semula. Rumah di hujung kampung itu milik ibu saya. Rumah di hujung kampung itu milik ibu saya. Lansir di rumah nenek itu dijahit oleh Khatijah. Beliau akan hadir dan mempengerusikan mesyuarat itu. Penyair tersohor itu mendeklamasikan puisi ciptaannya yang indah. Okey. Ayat yang manakah mengalami proses penerbitan di atas? Itu penyusunan semula. Lansir di rumah nenek itu dijahit oleh Khatijah. Jadi 29 B. 9B. Okay, seterusnya soalan 30. Soalan 30 ni berkaitan dengan rajah pohon. Ayat yang manakah yang menepati rajah pohon di atas? Ayat yang manakah yang menepati rajah pohon di atas? Okay. A. Dia menganggap lelaki itu bapa angkatnya sejak dahulu. Sultan telah menganugerahi pemimpin itu pingat kebesaran. Kami mungkin membeli ibu sebuah kereta walaupun dia tidak bersetuju. Ayah akan menghadiahi adik basikal jika dia cemerlang dalam peperiksaan. Okay, kita lihat sini kata nama. Kata nama dan untuk subjek frasa nama, predikat frasa sekerja. Sekerja dia terdiri daripada kata bantu, pekerja, objek 1, objek 2, keterangan. Okey, kata nama ayah, kata bantu akan, kata kerja menghadiahi, objek 1 adik, objek 2 basikal, keterangan jika dia cemerlang dalam peperiksaan. Ini jawapan dia. D lah, nombor 30 D. Okey, saya rasa untuk soalan tahun 2018 saya bincang bahagian A
sampai soalan 1 sampai soalan 30. Jadi insya-Allah untuk bahagian B saya akan buat sesi yang lain lah. Saya akan buat sesi yang lain. Jadi ini untuk bahagian A. Soalan aneka pilihan. Soalan aneka pilihan iaitu sebanyak 30 soalan aneka pilihan. Bahagian A 30 markah, jawab semua soalan. Okey, saya harap perbincangan saya ni memberi manfaat lah kepada anda semua. Dan jika ia bermanfaat, saya mohonlah untuk anda kongsi dengan rakan, sebar luaskan maklumat yang ada ataupun tentang kewujudan channel saya ni untuk Bahasa Melayu STPM. Ini adalah untuk semester 2. Sekian, terima kasih.